Hai, salam. Okey, masih lagi kita dalam topik respirasi. Kita masuk kepada 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi. Okey. Sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Okey, maksudnya setiap organisma dia akan berbeza cara dia berespirasi di kawasan-kawasan persekitaran dia. Sebab ikan adalah makhluk di dalam air. Jadi dia ada cara tersendiri cara berespirasi dia. Sama juga dengan organisma seperti mamalia, apa yang berada di daratan, apa semua tu. Okey, kita tengok lagi. Struktur respirasi kebanyakan organisma termasuklah manusia mempunyai 3 ciri. Maksudnya organisma seperti yang berada di daratan seperti organisma mamalia, reptilia. Mamalia, reptilia dan burung kebanyakan adalah sama. Kecuali amfibia. Amfibia dia berlainan sedikit. Okey. Okey, dan juga ikan. Okey, amfibia dan ikan dia berbeza. Okey, kalau mamalia, reptilia dan juga burung dia mempunyai 3 ciri yang ada pada permukaan struktur respirasi yang lembab, iaitu permukaan alveolus yang lembab, struktur respirasi yang nipis iaitu dinding alveolus yang sangat nipis setebal 1 sel sahaja, permukaan struktur respirasi yang besar, luas permukaan dia tu di mana di alveolus tu terdapat banyak sekeliling dalam paru-paru dia tu. Jadi luas permukaan dia tu sangat besar, membolehkan oksigen senang untuk meresap masuk ke dalam paru-paru. Okey, yang ni tak perlu kamu salin. Jadi tajuk kamu kena salin. Yang ni kamu kena salin. Organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi yang berbeza dan beradaptasi untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas dalam persekitaran yang berbeza. Jadi kalau berada dalam air, cara dia lain pula. Makhluk dalam air pun dia bernafas menggunakan oksigen. Nanti cikgu terangkan. Struktur respirasi yang beradaptasi persekitaran berbeza termasuklah kulit yang lembab, insan dan juga trakea. Okay. Apa haiwan-haiwan yang menggunakan sistem-sistem respirasi tersebut? Sebab haiwan-haiwan tersebut dia tidak mempunyai paru-paru seperti manusia, reptilia dan juga burung. Okey, kita tengok. Untuk amfibia, okay, seperti katak mer, nama katak komplit. Amfibia, okay, seperti katak merupakan organisma yang hidup di darat dan air. Okay. Struktur respirasi katak dapat beradaptasi meningkat kecekapan pertukaran gas semasa berada di darat. Okay, ini kena salin. Okay, tajuk dia salin. Selain paru-paru, okay, ni katak lazimnya menggunakan kulit yang lembab untuk pertukaran gas. Jadi kulit yang lembab pada permukaan kulit badan dia juga memain peranan untuk gas tu, oksigen meresap masuk ke dalam bahagian badan dia. Okey, kulit yang nipis dan telap kepada gas. Ini kan salin. Okey, seterusnya kulit katak juga sentiasa lembab kerana diselaputi oleh lapisan mukus. Mukus ni lendir lah, memudahkan gas meresap masuk ke dalam sistem respirasi. Jadi permukaan kulit dia ni terdapat lapisan lendir yang memudahkan gas ni meresap masuk ke dalam sistem respirasi dia. Okey, di mana dalam ni pun dia ada paru-paru dia sendiri juga. Dan fungsi special dia, kulit dia tu lembab, memudahkan dia tidak masuk melalui, dia boleh juga udara memasuki kulit badan dia. Lapisan kulit terdapat jaringan kapilari darah yang padat untuk meningkatkan kadar resapan gas dan kulit dengan kapilari darah. Ini kena salin. Jadi katak dia mempunyai lapisan kulit yang lembab untuk memudahkan proses resapan gas semasa bernafas. Itu cara dia. Itu untuk katak, iaitu amfibia. Untuk ikan pula, ikan ni dia hidup dalam air. Okey, insan macam mana? Oleh demikian struktur respirasi ikan iaitu insan terdapat beradaptasi untuk meningkatkan pertukaran gas dalam air. Macam mana insan? Yang tu tak bersalin. Okey, yang ni kena salin semua.
Okey, di mana insan terdiri pada dua lapisan. Dua baris lapisan pula, dua baris filamen yang halus mempunyai unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Ni bahagian dalam ni lah. Okey. Bilangan filamen dan lamela menghasilkan luas permukaan yang besar. Jadi bila dia banyak dalam ni, bilangan yang banyak dan menghasilkan luas permukaan yang sangat besar untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Oleh sebab ikan hidup dalam air, insan dikelilingi oleh air. Hal ini memudahkan gas meresap masuk ke dalam air. Jadi dalam air sebenarnya dia ada H2O. Kita tahu air, dalam air dia punya molekul air adalah H2O, iaitu hidrogen dan juga oksigen. Hidrogen dan oksigen ni meresap terkena kepada insang ikan ni kan. Jadi insang ikan ni berperanan, dia akan memecahkan molekul air ni dan dia akan mengambil hanya atom oksigen sahaja dimasukkan ke dalam insang dan masuk ke dalam dia punya saluran darah. Okey, jadi itu cara dia. Maksudnya dia bukan melalui udara, melalui air, dan dia pecahkan molekul air ni, dia boleh tarik oksigen sahaja yang masuk ke dalam insang dia, iaitu melalui filamen dan lamela dia tu. Okey, itu cara dia. Dia boleh sedut air daripada mana mulut. Lepas tu filamen dia ni dia kipas. Lepas tu melalui lapisan lamela apa semua ni, jadi darah ni akan mengalir masuk ke dalam tubuh badan ikan tersebut. Darah beroksigen, dia berwarna merah cerah. Lepas tu bila dia dah berrespirasi, melakukan respirasi sel, dia akan tukar kepada darah yang terdiri oksigen, darah yang ada karbon dioksida, untuk dikeluarkan balik masuk ke dalam kapilari darah yang berada dalam insan dia. Jadi insan ni akan keluarkan gas karbon dioksida ke dalam air. Okey, itu cara dia. Insang ikan. Okey, ikan belacak dikelaskan sebagai ikan amfibia kerana ini boleh salin. Organisma ini bernafas melalui insang seperti ikan dan kulit. Dia bernafas seperti ikan dan juga dia bernafas seperti katak juga, iaitu kulit yang lembap. Okey, itu dia. Untuk serangga, dia bernafas menggunakan trakea. Okey, sistem respirasi serangga iaitu sistem trakea terdiri daripada tiub udara yang dikenali sebagai trakea. Okey, salin. Udara masuk dan keluar melalui trakea melalui liang pernafasan dikenali sebagai spiracle. Okey, ini dalam trakea tu dia ada liang pernafasan dia. Dalam trakea tu laluan dia tu ada spiracle. Pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap membenarkan udara masuk dan ke dalam badan. Jadi oksigen yang melarut dalam masuk ke dalam badan serangga melalui spiracle ni. Okey, dia akan melalui trakea, dan dia akan meresap ke dalam dinding-dinding sel tubuh badan serangga. Okey, itu cara pertukaran gas berlaku, di mana respirasi sel berlaku dan gas karbon dioksida akan dipindahkan melalui trakea dan spiracle, dan karbon dioksida dibebaskan. Jadi spiracle ni mengawal kemasukan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Di mana kita tengok ayat dia tadi. Okey, ni tengok ni. Pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap. Jadi pembukaan dia buka sebab dia nak masukkan oksigen. Lepas tu dia tutup untuk elak daripada oksigen tu, biarlah oksigen tu diproses dulu, lepas tu dia akan bebaskan karbon dioksida, dibuka balik untuk bebaskan karbon dioksida, dibuka tutup macam jantung kita lah juga, dia macam buka biar masuk, keluar. Dia ada injap. Okey, seterusnya. Jadi kamu kena salin yang tu tadi ya. Ini semua salin. Ini tak perlu lukis lah. Okey, trakea. Trakea terbahagi pada cabang-cabang halus dikenali sebagai trakeol. Okey, ni ayat ni. Trakeol mempunyai dinding yang nipis dan lembap untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas.
Bilangan trakeo banyak juga menghasilkan luas permukaan besar, memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus ke dalam sel badan. Sebab dia trakeo ni dia bersambung dengan sel badan. Okay, jadi setengah serangga seperti belalang mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Kantung ni diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran aktiviti yang cergas. Okey, maksudnya belalang ni dia boleh menyimpan udara dalam kantung udara dia. Dia boleh ada kantung udara dalam sistem trakea dia ni. Jadi udara tu boleh tersimpan dan boleh digunakan lagi untuk berespirasi semasa mereka membuat aktiviti yang cergas seperti memburu, mencari makanan. Okey, sampai situ sahaja untuk kali ini. Okey, yang ni kita masuk topik yang akan datang untuk tumbuhan.